403,637 calon duduki peperiksaan SPM esok. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Miza Yusni Muhammad dalam berita tengah malam. Selamat menduduki peperiksaan SPM dan selamat maju jaya. Ucapan itu dizahirkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada calon yang akan menduduki peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM 2022 mulai esok. Perdana Menteri turut mendoakan agar usaha dan kegigihan calon SPM 2022 akan memberikan kejayaan yang bermakna. 403,637 calon bakal menduduki peperiksaan bertulis Sijil Pelajaran Malaysia SPM 2022 yang bermula esok hingga 15 Mac. Peperiksaan melibatkan 3,355 pusat di seluruh negara. Kementerian Pendidikan KPM dalam kenyataan memaklumkan seramai 131,318 petugas peperiksaan telah dilantik bagi memastikan kelancaran pengurusan dan pengendalian peperiksaan berkenaan. Semua calon diingatkan sentiasa merujuk jadual waktu peperiksaan bagi mendapatkan maklumat mengenai tarikh, masa, kod dan kertas peperiksaan serta arahan yang perlu dipatuhi sepanjang peperiksaan berlangsung. Calon turut diingatkan membawa dokumen pengenalan diri dan pernyataan pendaftaran peperiksaan ke pusat peperiksaan. KPM turut mengingatkan semua calon untuk mematuhi prosedur operasi standard dan peraturan yang ditetapkan bagi memastikan kelancaran pengurusan pengendalian peperiksaan SPM tahun 2022. Perdana Menteri amat terkesan dengan keprihatinan rakyat Malaysia terhadap nasib menimpa mangsa gempa bumi di Syria dan Turkiye. Keprihatinan dizahir menerusi penyaluran bantuan berterusan sejak bencana alam itu melanda. Menerusi Facebooknya, Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan mengenai bantuan terbaru digerakkan Malaysia ke Damsyik, Syria semalam. Ia membabitkan penghantaran 42 tan barangan keperluan menggunakan 2 pesawat milik TUDM. Beliau mendoakan agar misi bantuan melibatkan kerjasama kerajaan, NGO dan orang awam itu akan dipermudah. Hospital Medan Malaysia yang beroperasi di Shelihan Adi Taman terletak kira-kira 152 km dari Gaziantep telah merawat 164 pesakit sejak dibuka pada 14 Februari lepas. Komander Ops Starlight 2 Brigadier General Datuk Dr. Amran Amir Hamzah memaklumkan cuaca sejuk melampau yang mencecah negatif 10 darjah Celsius pada waktu malam memberi cabaran tersendiri kepada warga ATM yang terlibat. Bagaimanapun, ia tidak menjejaskan motivasi anggota untuk memberikan perkhidmatan terbaik kepada warga Turkiye yang terjejas akibat gempa bumi. Rawatan yang disediakan mencakupi rawatan pesakit luar, ibu mengandung dan ginekologi, kanak-kanak, pembedahan am, ortopedik dan pergigian. Mengikut perancangan awal, hospital itu akan beroperasi di Shelikan selama 6 minggu melibatkan 106 pegawai dan anggota. Martabat Hufaz akan dipertingkat bagi mengelak golongan itu terpinggir daripada aliran pendidikan nasional. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI dipilih untuk merealisasikan misi berkenaan. Universiti itu akan menawarkan program pengajian profesional khusus untuk golongan Hufaz. Modul pengajaran dan pembelajaran perlu disiapkan dalam masa 2 minggu. Yang paling penting matlamatnya nanti pada tahun 2050 kita berhasrat untuk melahirkan
seramai 125,000 hufaz yang profesional. Artinya mereka bukan hanya menjadi ahli-ahli profesional seperti jurutera, peguam, doktor, accountant dan sebagainya, tetapi pada waktu yang sama mereka juga terus boleh menjadi imam masjid dan mengetuai beberapa institusi ataupun badan-badan korporat. Beliau memaklumkannya selepas lawatan khas ke UPSI di Tanjung Malim. Cadangan Penubuhan Suruhanjaya Keselamatan Cyber Malaysia dijangka dibentangkan pada persidangan Dewan Rakyat Jun ini selepas mendapat kelulusan Kabinet serta pengurusan tertinggi. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil berkata ia kini dalam peringkat sesi libat urus bersama agensi berkaitan bagi membincangkan pelbagai aspek perundangan yang berkaitan. Sekiranya perlu untuk diwujudkan Suruhanjaya itu, beliau menjangkakan ia akan mengambil masa setahun atau 2 tahun. Bagaimanapun fungsi atau bidang kuasa tugas untuk mengawal keselamatan cyber akan diteruskan oleh badan seperti Cyber Security Malaysia. Pada Januari lepas, Fahmi dilapor berkata KKD berhasrat menubuhkan Suruhanjaya Keselamatan Cyber Malaysia sebagai langkah memperkukuh keselamatan cyber di negara ini. Memastikan lebih ramai rakyat Malaysia keluar mengundi serta tidak dipengaruhi berita palsu. Itu agenda Kementerian Komunikasi dan Digital untuk pilihan raya negeri di 6 negeri akan datang. Dan selain itu jelas timbalan menterinya Teo Nii Chin, penjawat awam turut berperanan menyebarkan mesej tepat berkaitan kerajaan kepada orang ramai. Kita nak pastikan bahawa semua inisiatif usaha agenda baharu yang diudarakan ataupun yang dibangkit oleh kerajaan perpaduan ini boleh sampai ke peringkat akal umbi secara efisien. Jadi memang saya tahu bahawa kita akan menghadapi PLN di 6 buah negeri, tetapi untuk kaki tangan kerajaan yang paling penting adalah we serve the government of the day dan bawalah mesej yang tepat tentang kerajaan ini kepada akal umbi, dan pada masa yang sama kita nak pastikan bahawa pengundi-pengundi penduduk warga Malaysia tidak dipengaruhi oleh berita palsu. Ke arah itu, perbincangan bersama Ketua Pengarah Penyiaran Suhaimi Sulaiman akan dijalankan dalam masa terdekat mengenai pelan komunikasi untuk 6 negeri terlibat. Beliau terdahulu mengadakan lawatan kerja ke Pulau Pinang, turut mengadakan lawatan santai ke RTM Pulau Pinang dan sesi temu bual bersama stesen radio Mutiara FM. Dalam pada itu, minggu depan akan diadakan satu pertemuan antara Menteri Besar dan Ketua Menteri bagi membincangkan mengenai pilihan raya negeri PRN di 6 negeri. Perbincangan tertumpu kepada penentuan tarikh pembubaran DUN dan cadangan pelaksanaan PRN serentak. Pandangan pemimpin setiap negeri akan dimaklumkan kepada Suruhanjaya Pilihan Raya menerusi taklimat sejurus selepas selesai perbincangan tersebut. Perbincangan insya-Allah kita akan adakan dalam minggu hadapan bersama dengan semua menteri besar, dan kita juga akan ada taklimat dengan SPR untuk kita maklumkan pandangan-pandangan daripada negeri supaya pilihan raya dapat dijalankan secara serentak di seluruh negara, insya-Allah. Maksud di 6 negeri tersebut. Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan PH Negeri Sembilan bercadang bermesyuarat dengan pengerusi Barisan Nasional Negeri bagi membincangkan pembahagian kerusi. Hasil perbincangan akan dikemuka kepada jawatankuasa rundingan Majlis Presiden PH. Pelbagai inisiatif dan program berjaya dilihat dalam tempoh yang singkat sepanjang pentadbiran Kerajaan Perpaduan. Walaupun terdapat perbezaan ideologi serta perjuangan, namun demi kemajuan negara dan kebajikan rakyat, persefahaman antara pemimpin menjadi kayu ukur. Jadi laporannya bersama Atika Makhtar.
Kerajaan perpaduan ada. Apa tu kerajaan madani ya. Alhamdulillah kita tengok nampak ada komitmen, ada ni lah, ada perubahan nampaknya. Setakat ni alhamdulillah lah. Pada saya okey sebab masih lagi awal tapi kita bagi peluang lah. Pelbagai pandangan diterima sejak kerajaan perpaduan ini ditubuhkan. Namun, setiap pandangan itu diperhalusi sebaiknya sebagai usaha dalam memastikan kerajaan perpaduan ini dapat dirasai oleh semua denyut nadi rakyat. Berdasarkan kajian responden Merdeka Center, 68% mengakui ketokohan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam merajui pentadbiran negara. Dasar dan pendekatan yang dibawa beliau disambut baik segenap lapisan masyarakat. Hampir 3 bulan Datuk Seri Anwar memerintah kerajaan perpaduan ini, saya nampak beliau dapat merencananya dengan adil. Bagi saya, tempoh berbulan madu itu telah tamat dan kerajaan nampak gayanya lebih serius pada dah masuk hampir suku ketiga lah pentadbirannya, dan kita jangkakan perencanaan akan digerakkan selari dan selaras dengan pembentangan bajet. Menangani kos sara hidup secara menyeluruh antara fokus memandangkan isu kenaikan harga barangan terus menjadi cabaran untuk tahun ini. Bagi saya, rakyat perlu tunggu sedikit masa lagi sebab ia itu madani yang pertama ini akan diselaraskan dalam kata orang biar satu dia adalah pada bajet 2023 nanti. Jadi kita boleh lihat bagaimana agenda madani di peringkat awal ini akan digerakkan oleh bajet 2023, dan bajet 2023 ni akan menjadi begitu ikatannya begitu tinggi dalam menggerakkan idea tentang madani ini. Saya nak lihat apakah perencanaannya, bagaimanakah pelaksanaannya, dan kalau ia efektif, kalau ia berjaya, kita akan dapat lihat daripada situ. Melalui konsep madani, ia memberi cerminan ke arah masyarakat dengan lebih bertamadun, bebas dalam memberi pandangan serta memupuk perpaduan. Atika Makhtar, RTM. Bertemu kembali. Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar menitik beratkan kualiti perkhidmatan perubatan, kemudahan dan kebersihan hospital kerajaan di negeri itu. Perkara tersebut juga antara yang dibincangkan baginda ketika berkenan menerima menghadap Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa di Istana Bukit Serene, Johor Bahru. Turut dibincangkan cadangan pembinaan sebuah hospital baharu berkapasiti 1,500 katil secara inisiatif pembiayaan swasta PFI. Turut berangkat pada pertemuan tersebut Permaisuri Johor Raja Zahir Sofia Sultan Idris Shah. Angkatan Pertahanan Awam membuat perolehan 100 unit ambulans pacuan 4 roda dan tujuannya memudahkan pergerakan anggota penyelamat ke kawasan bencana terutama di pedalaman. Kenyataan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah, Sarawak dan Tugas-Tugas Khas, Dato' Armizan Muhammad Ali memaklumkan perolehan menerusi 4 fasa bermula Jun tahun lalu hingga Julai 2024. Secara keseluruhan, Sabah dan Sarawak masing-masing akan menerima 15 unit ambulans. Baki 70 lagi ambulans akan diserah kepada APM seluruh Semenanjung. Golongan muda perlu dididik dan didedahkan dengan etika menggunakan media sosial. Menteri Belia dan Sukan Hanayo berkata ini termasuk berkongsi maklumat sahih dan tidak membuat provokasi sehingga boleh mencetuskan perpecahan. Dalam dunia
benda senang viral ini, saya percaya belia kita mesti diberikan peluang untuk belajar dan mereka diberikan tips ataupun latihan daripada pihak yang mempunyai kemahiran. Jadi saya akan bawa perkara ini untuk bincang dengan Menteri Komunikasi Yang Berhormat Fahmi Fadzil untuk tengok bagaimana kita boleh perbanyakkan lagi konten yang membantu belia kita menggunakan media sosial dengan penuh tanggungjawab. Beliau berkata demikian pada sidang media Majlis Penutup Program Diplomat Belia EU ASEAN Universiti Melaya. Sindiket penipuan kerja bertopengkan agensi pekerjaan berdaftar Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman Datuk Seri Abdul Jalil Hassan memberitahu beberapa individu dari 2 agensi pekerjaan dalam negara yang dipercayai terbabit merekrut rakyat Malaysia untuk bekerja di luar negara telah diberkas. Kerana kita telah mendapat tangkapan 2 sindiket yang berada di Malaysia dalam bulan lepas saja, 2 sindiket yang bertopengkan kepada agensi pekerjaan yang sah. Kita tengah siasat kita di bawah unit Atip Som D3 Bukit Aman tengah siasat mengapa syarikat-syarikat ini sanggup menjalankan, merekrutkan pekerja-pekerja untuk dihantar ke luar negara dan sehinggakan pekerja mangsa-mangsa itu terkandas di negara-negara dituju. Beliau bercakap pada sidang media susulan kepulangan 5 rakyat negara ini dari Thailand yang menjadi mangsa sindiket penipuan kerja di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Mangsa terdiri daripada seorang wanita dan 4 orang lelaki yang berusia lingkungan umur 20 hingga 40-an. Yang mana kita dapat tahu selama mengikut laporan polis masih terdapat 19 orang lagi yang dikatakan masih terkandas di Thailand dan kita telah membawa balik 5 lagi, tinggal 14 lagi yang untuk kita kesan di mana lokasi dia dan merunding dan memohon pihak Bukit Thailand mempercepatkan proses untuk penghantaran pulang. Peranti vape antara alat yang mendorong kepada ketagihan dadah dalam kalangan generasi muda dan perkara itu didedahkan oleh Timbalan Ketua Pengarah Operasi Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Datuk Dr. Muhammad Sadi Muhammad Amin. Jadi antara salah satu kaedah adalah menggunakan vape. Kerana vape itu adalah satu alat pemanas di mana mereka memanaskan bahan-bahan yang terdapat di dalam bahan-bahan kimia khususnya misalnya syabu dan juga kristal ini menggunakan vape. Bercakap pada program Jerayawara sempena sambutan Hari Anti Dadah Kebangsaan di Pantai Morib, beliau turut memaklumkan Kedah merekodkan jumlah kes penyalahgunaan dadah tertinggi di negara ini iaitu 13,502 kes pada 2021. Ia disusuli Johor 13,261 kes, Selangor 12,182 kes, Terengganu 12,033 kes dan Kelantan 11,843 kes. Bagaimanapun secara keseluruhan, jumlah keseluruhan penagih dadah di negara ini mencatatkan penurunan. Penyalahgunaan dadah, penagihan dadah atau bahan misalnya di Malaysia pada tahun 2020 kita ada 128,325 dan menurun sedikit pada tahun 2021 kepada 123,139 kes. Maksudnya ini berdasarkan kepada kes-kes yang real yang ada di Polis Diraja Malaysia, di pusat-pusat pemulihan dadah persendirian dan juga yang telah dikesan oleh KKM. Pelbagai jenis dadah bernilai lebih RM2 juta dirampas menerusi serbuan ke atas 4 rumah sekitar Johor. Sindiket dipercayai menjadikan rumah sewa sebagai gudang menyimpan bahan terlarang itu. Pemangku Ketua Polis Johor DCP M. Kumar memaklumkan seorang lelaki berusia 27 tahun dipercayai anggota sindiket ditahan. Turut disita 4 kenderaan.
Rumah yang digunakan adalah rumah sewa. Polis telah berjaya membuat rampasan pelbagai jenis barang yang disyaki dadak jenis berbahaya dan anggaran berat kasar adalah seperti berikut. 35.74 kilogram serbuk dipercayai atau dicaki ekstasi bernilai ringgit Malaysia 1,787,250 ringgit. 2.52 kilogram disyaki ketamin bernilai ringgit Malaysia 138,600 ringgit. 3.24 kilogram pil disyaki pil Aramin 5, Aramin 5 bernilai ringgit Malaysia 162,000 ringgit. 1.67 kilogram pil ekstasi disyaki ekstasi bernilai 73,035 ringgit. Semua dadah berkenaan dipercayai mahu diedar untuk pasaran tempatan. Jalani khidmat komuniti itu tindakan dikenakan kepada pelajar sebuah sekolah menengah di seberang Perai Selatan yang bertindak merosakkan pelbagai peralatan dan fasiliti sekolah baru-baru ini. Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang memaklumkan keputusan itu dibuat selepas pihak sekolah memanggil pelajar terlibat bersama waris mereka bagi membincangkan isu berkenaan. Mereka akan melakukan khidmat komuniti sebagai intervensi sahsiah dan adab. Langkah didikan akhlak serta pencegahan segera akan diambil bagi memastikan kes sedemikian tidak berulang lagi. Sebelum ini, tular video di media sosial memaparkan beberapa pelajar bertindak menendang pintu bilik darjah dan tanda sehingga pecah serta merosakkan kerusi dan kipas. JPN memaklumkan nilai kerugian kerosakan harta benda berkenaan sedang dalam siasatan. Baik, sempena musim cuti sekolah, 46 kanak-kanak berusia 3 hingga 13 tahun di Ampangan Seremban Negeri Sembilan menyertai program khatan beramai-ramai. Biarpun ada yang takut untuk bersunat, namun rata-rata mereka gembira diraih dalam majlis berkenaan. Program berlangsung di Masjid Jamik Datuk Kelana Petra Sendeng, Ampangan. Ia dianjur hasil kerjasama antara Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan, Pejabat Adun Ampangan dan KPJ Seremban. Kanak-kanak terlibat terlebih dahulu mengikuti acara bersiram selain menyertai perarakan dialuni tiupan tertuang. Adun Ampangan yang juga Esko Pelaburan, Perindustrian, Keusahawanan, Pendidikan dan Modal Insan Negeri, Datuk Dr. Muhammad Rafi'i Abdul Malik berharap program seumpama dapat diteruskan pada masa depan. Selain meneruskan tradisi meraihkan kanak-kanak berkhatan, ia juga boleh membantu meringankan beban keuangan ibu bapa. Kita harap program ini akan berterusan di masa yang akan datang. Khususnya kita nak membantu di kalangan mereka yang daripada pertanian rendah. Yang mana kita tahu kalau proses bekal itu harganya juga boleh meningkat hingga RM200, RM300 untuk seorang kanak-kanak. Dan kita mengharapkan dengan usaha ini kita boleh membantu mereka dan juga selain daripada itu mengeratkan hubungan silaturahim sesama masyarakat. Ini di antara mengapa program ini kita laksanakan. Liga Hoki Malaysia MHL 2023 wanita. Yang Tigers meraih kemenangan ketiga musim ini selepas membelasah Mutiara Impian dengan jaringan 6-0. Kemenangan itu membolehkan skuad kendalian Lailin Abu Hassan terus memimpin Liga selepas meraih mata maksimum dalam 3 perlawanan.
Beraksi dalam keadaan cuaca hujan lebat di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil sedikit sebanyak memperlahankan rentak kedua-dua pasukan. Jaringan pertama yang Tigers hanya terhasil pada minit ke-11 menerusi jaringan Padang Nur Ishirah Eva Rizal. Nur Iman Adawiyah Muhammad Suhaimi meledak gol kedua pasukan beberapa minit berselang untuk meletak yang Tigers mendahului 2-0 tamat suku pertama. Yang Tigers terus garang menambah 2 lagi gol pada suku kedua menerusi jaringan Padang Azmira Mia Sofia Azhairi dan Tibatar Shini James masing-masing pada minit ke-24 dan 28. Mutiara Impian Kian Derita bolos buat kali kelima menerusi jaringan pukulan sudut penalti Aina Zafifa Muhammad Razali pada minit ke-45. Azmira kemudian menutup kemenangan bergaya 6-0 ke atas Mutiara Impian dengan jaringan kedua peribadi pada minit ke-52. Yang Tigers bakal berdepan Negeri Sembilan dalam aksi seterusnya pada Rabu ini. Baik, sementara itu dalam satu lagi aksi, pasukan hoki KPT Uniten Tanda berjaya mengekalkan kelompok teratas selepas mencatat kemenangan kedua ke atas pasukan TLHT MSNT dengan keputusan 4-1. Pada aksi berkenaan, KPT terlebih dahulu merobek gawang TLHT seawal minit pertama menerusi gerakan pukulan sudut penalti Nur Maizatul Hanim Syafi Sheikh Fuad. Namun TLHT berjaya menyamakan kedudukan menerusi Nur Hazwani Sofia Syamuddin hasil gol Padang pada minit ke-15. Irene Husin kembali meletakkan KPT di depan ketika memasuki waktu rehat separuh masa pertama hasil gol Padang. Meskipun hujan berterusan sepanjang perlawanan, KPT berjaya mengukuhkan kedudukan dengan 2 gol pemain kebangsaan Siti Nur Arfah Muhammad Nur dan Siti Zulaika Hussein. Jurulatih pasukan KPT Uniten Izwan Muhammad Saleh gembira pasukannya berjaya mencapai objektif 3 mata meskipun sepanjang perlawanan berlangsung dalam keadaan hujan. Syukur Alhamdulillah, perlawanan hari ini kita punya objektif adalah kita perlu dapatkan 3 mata untuk kita kekal bersaing dalam liga. Keadaan Padang agak berat sebab cuaca hujan. So diorang berjaya manage. At the end yang penting adalah keputusan itulah, Alhamdulillah 4-1. Selepas ini, KPT akan bertandang ke Stadium Hoki Bertam Pulau Pinang bagi berhadapan Mutiara Impian. Liga Malaysia 2023 kini kembali dibawakan untuk anda 75 perlawanan keseluruhan dengan 1 perlawanan sumbangsi, 52 perlawanan Liga Super, 8 perlawanan Piala FA dan 14 perlawanan Piala Malaysia dibawakan secara percuma untuk anda di saluran RTM. RTM, rakan penyiar MFL Liga Malaysia 2023. Baik, berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita rtm.gov.my yang sahih di RTM. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.